Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT. Allah Ta'ala pilih lagi kita untuk kita muzakarah kitab hadis. Ini kitab hadis Bulughul Maram. Sambung hadis nombor 100. Yep, 115. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ghusl wa hukmul junubi. Bab mandi dan hukum junub. 115. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'u minal ma', rawahu Muslim wa asluhu fil Bukhari. Abi Sa'id dia kata Rasulullah SAW sabda, air daripada air. Kita baca dulu hadis nombor 2. Hadis Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza jalasa baina syu'abil arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl, muttafaqun alaih. Rasulullah sabda, apabila seorang lelaki duduk di antara empat bahagian tubuh wanita lalu tidur, maka dia telah wajib mandi, muttafaqun alaih. Okey, dekat hadis tu al-ma'u minal ma'. Perbahasan dekat hadis ni, okey, air daripada air. Maksudnya wajib mandi dari sebab keluar air ni lah, air mani. Okay. Sebahagian sahabat ada berpendapat wajib mandi ni hanya dari jima' sahaja. Sebahagian sahabat radhiyallahu ta'ala berpendapat wajib mandi ni hanya kerana tidur dengan isteri saja, jima' saja. Lepas tu ihtilaf, mimpi, tak wajib mandi. Lepas tu Rasulullah SAW pun bagi tahu al-ma'u minal ma', wajib mandi sebab keluar air. Walaupun mimpi, bukan tidur dengan isteri, keluar air, bangun-bangun pagi tengok basah, keluar, wajib mandi. Ini orang panggil i'mal. I'mal. Macam ni hadis, kita gunakan hadis, orang panggil i'mal, mengamalkan hadis. Hadis ni kita amal. Air daripada air. Asal cerita dia, ada sebahagian sahabat yang berpendapat kalau mimpi tak wajib mandi, tidur saja baru wajib mandi. Itu Nabi beritahu al-ma'u minal ma', air dari sebab air. Dan air maksud wajib mandi dari sebab keluar air mani. Okey, ini orang panggil i'mal. Okey, kefahaman macam ni orang panggil i'mal. Maksud dia mengamalkan hadis ni. Alhamdulillah, nampaklah. Nombor yang hadis yang tadi itulah, duduk, maksud dia seorang lelaki tidur dengan isteri dia wajib mandi walaupun sambung sikit, wazada Muslim hadis 717 tu, wa illam yunzil, Imam Muslim menambah walaupun tak climate, tak keluar. Jadi hadis nombor 2 ni faham hadis kalau seorang suami tidur dengan isteri dia wajib mandi walaupun tak keluar mani. Okey. Hadis nombor 1 bagi tahu air wajib mandi dari sebab keluar mani. Jadi dekat sini bila kita tengok dekat dua hadis ni, kita letak sekaligus, dekat sini kita panggil nasih mansukh. Nasih mansukh. Hadis 115 bagi tahu apa? Air wajib mandi sebab keluar air mani. Jadi faham daripada situ orang panggil apa? Mafhum. Mafhum. Kat sini kita panggil mafhum. Tulis dulu. Mafhum. Sini mantuk. Mafhum ni kefahaman.
kefahaman, mafhum, kefahaman daripada hadis 115, bila seorang lelaki, suami dia tidur dengan isteri dia tapi belum climax, ikutlah dia tarik tak climax lagi, tak wajib mandi. Kefahaman daripada sini, kefahaman daripada hadis 115. Kita jangan tengok kefahaman tadi itu kita kefahaman tadi itu i'mal, itu lain punya story. Ni story belah sini pula. Yang tadi itu kalau mimpi tak wajib mandi. Betul Nabi kata al-ma'u minal ma', wajib mandi dari sebab keluar air mandi. Jadi mimpi pun wajib mandi. Habis dah cerita tadi, habis dah. Situ tu orang panggil i'mal, mengamalkan hadis. Kalau kita tengok belah sini pula, di antara dua hadis ni pula, hadis pertama kata wajib mandi dari sebab keluar air mandi. Jadi mafhum ni kefahaman daripada hadis ni, kalau seorang suami tidur dengan isteri tapi belum keluar air mani, tak wajib mandi. Itu tu orang panggil mafhum, kefahaman. Hadis yang apabila seorang suami duduk di atas 4 cabang isteri dia, lepas tu bermujahadah, maka wajib mandi walaupun belum keluar air mani tu. Ini tu orang panggil mantuk. Mantuk ni perkataan yang dituturkan. Mantuk yang dituturkan. Nabi bagi tahu betul-betul wajib mandi walaupun wa illam yunzil, walaupun belum keluar, walaupun tidak keluar lagi. Situ tu orang panggil mantuk. Jadi kalau kita tengok di antara dua hadis ni pula, hadis mantuk, hadis yang Nabi wajibkan mandi, dia menasahkan hadis mafhum pada hadis al-ma'u minal ma'. Okey, mantuk menasahkan al-ma'u minal ma'. Jadi hadis yang nombor 2 ni dia jadi nasikh, hadis yang al-ma'u minal ma' ni dia jadi mansukh. Okey, sempat sini insya-Allah faham lah dia punya step story, step cerita dia. Sebelah sini. Okey. Yang pas yang bawah. Mantuk ni maksud dia yang dituturkan, yang dicakap. Ini mantuk ni zahir ayat. Hadis zahir yang dituturkan. Dalam hadis yang ke 115. 116. Itu tu orang panggil mantuk. Apa mantuk? Itu tu apabila seorang lelaki duduk di atas 4 cabang isteri dia, lepas tu dia bermujahadah, maka dia wajib mandi. Itu tu orang panggil mantuk. Apa kefahaman yang dituturkan daripada hadis tu, bila seorang lelaki buat macam tu, dia mesti wajib mandi. Okey. Mantuk ni kefahaman pada hadis 116 ni, dia menasahkan mafhum. Mafhum ni kefahaman. Faham daripada hadis al-ma'u minal ma', air daripada air. Apa faham daripada hadis al-ma'u minal ma'? Seorang lelaki kalau dia tidur dengan isteri dia tapi tak climax, tak wajib mandi. Sebab al-ma'u minal ma', wajib mandi itu sebab dari kerana keluar air. Kalau tak keluar air, walaupun tidur sekalipun tak wajib mandi. Itu tu orang panggil mafhum. Yang bawah ni orang panggil mantuk. Hadis mantuk menasahkan mafhum hadis. Mantuk hadis 116 menasahkan mafhum hadis 115. Ini kalau kita tengok belah sini. Dekat sini jadi nasikh mansukh. Kalau kita tengok yang belah tadi itu pula, kita kata hadis al-ma'u minal ma' dia tak mansukh, tapi dia i'mal. Okey, dia diamalkan. Okey, jadi dekat hadis 115 ni dia ada dua cara tengok. Kalau tengok daripada sini dia beramal, diamalkan. Kalau tengok daripada sini dia tak diamalkan, mansukh. Okey. Lepas tu kan biasa kan orang panggil apa? Percakapan ni kinayah lah, maksud dia kalau benda macam kita segar nak sebut boleh pakai kinayah. Nabi dia segar nak sebut tu di kinayah ni kiasan. Nabi dia kias duduk seorang perempuan macam ni kan. Boleh nak kias benda-benda yang fahisyah, segar nak sebut. Satu. Lepas tu orang panggil dia setiap macam percakapan Nabi apa semua ni kan dia ada kebaikan. Okay. Macam kan kita tengok kan, nanti kita tengok orang kampus, punya faedah jangan kecil berdiri ni sebab ni macam ni. Faedah tidur mengiring belah kanan ni macam ni. Faedah macam ni macam ni. Nampak kan ahli sains untuk bagi tahu faedah-faedah yang Nabi bagi.
Jadi ada sini Syekh Muhammad Abbas ni seolah-olah dia bagi tahu faedah tidur yang paling baik dengan isteri macam ni lah. InsyaAllah sempat lah. Sebab Nabi guna perkataan ni. Banyak Nabi boleh kias banyak jenis, tapi Nabi kias dekat sini. Jadi seolah-olah tidur yang paling baik macam ni. Jalasa baina syu'abihal arba'. Okay, insyaAllah sempat lah. Tak ada apa-apa lah, kita jalan. Hadis 118. Wa an Anas bin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati tara fi manamiha ma yara ar-rajulu qala taghtasilu, muttafaqun alaih. Anas bin radhiyallahu ta'ala berkata, Rasulullah SAW bersabda, pada seorang perempuan yang tengok dalam mimpi dia apa yang lelaki tengok. Perempuan tu kan Nabi kata tagtasil, hendaklah mandi. Jadi macam orang lelaki mimpi siapa-siapa, lepas tu bangun tidur seluar basah. Jadi perempuan pun macam tu juga. Kita faham daripada sini, hadis ni. Okay. Fiqh, faedah yang kita dapat daripada hadis ni taqdimu haqqillah ala haqqil ibad. Taqdimu haqqillah ala tolong ambil bagi ada yang macam tu dia start khuf kalau tak siap apa Ya. depan tu ada taqdimu haqqillah ala haqqil ibad ya. Dekat sini ni kita faham sebahagian keadaan taqdimu haqqillah ala haqqil ibad, didahulukan, dihadapankan hak Allah ke atas hak hamba. Ni taqdimu haqqillah ala haqqil ibad. Kita faham daripada hadis 118 ni. Seorang lelaki Nabi kata orang perempuan kena mandi juga apa yang dia tengok. Maksudnya dia mimpi macam orang lelaki kita ada mimpi pun dia wajib kena mandi juga. Dekat sini yang panggil taqdimu haqqillah ala haqqil ibad, didahulukan hak Allah ke atas hak hamba. Apa hak Allah, apa hak hamba? Okey. Hak Allah SWT hendaklah disampaikan hukum syariat. Hak Allah wajib. Kalau orang perempuan dia tak tahu, lepas tu kalau dia bangun tidur kain dia basah. Macam mana ni? Hak Allah, orang perempuan ni wajib mandi. Sebab tu syariat macam tu juga. Itu orang panggil hak Allah. Apa hak Allah hendaklah disampaikan hukum syariat. Siapa yang tahu wajib bagi tahu. Itu hak Allah. Hak hamba pula apa? Boleh malu. Hak hamba berhak malu untuk cakap benda-benda macam ni. Malu. Saya pun segar. Ni macam mana? Dia lalu kat sini dah. Berhak malu untuk cakap benda-benda macam ni. Hak hamba. Setengah keadaan taqdimu haqqillah ala haqqil ibad, didahulukan hak hamba, hak Allah ke atas hak hamba. Hak Allah wajib disampaikan hukum syariat. Hak hamba boleh malu. Jadi Nabi ni orang yang holy man, manusia yang paling suci, prophet, the messenger. Dia lagilah berhak malu daripada kita. Kita ni siapa nak sangat Nabi walaupun dia ni berhak malu, tapi dia tetap bagi tahu juga. Tagtasil, dia bagi tahu. Kena mandi juga. Jadi kat sini ni orang panggil setengah keadaan didahulukan hak Allah di atas hak hamba. Setengah keadaan hak hamba pula didahulukan daripada hak Allah. Satu, kefahaman nombor pertama. Kefahaman nombor dua pula, dengan semata-mata mimpi jima, mimpi tidur, tapi belum keluar air lagi, tak mewajibkan mandi. Dengan semata-mata mimpi, duduk mimpi apa tu orang kacau, bangun, kau ni potong semua, tak mewajibkan mandi.
dengan semata-mata mimpi, tapi bila belum keluar air tak mewajibkan mandi. Okey, ini kefahaman daripada sini. Faham daripada mana? Itu lepas dah ni. Faham daripada situ lah semua lah. Iza ra'atil ma' tu, apabila tengok air. Satu. Itu nombor dua. Nombor dua. Nombor tiga pula, mimpi tidur ni tak menunjukkan kata seorang tu nuqsadin, kurang agama dia. Mimpi benda jadi benda-benda macam ni tak tunjukkan kata seorang ni tak warak ke, fasik ke, jahat ke. Tak, nak buat macam mana? Normal lah. Tak kisahlah dia ustaz, tak ustaz pun. Sebab dia mimpi benda macam ni tak menunjukkan kata seorang tu kurang agama. Dia ni tak warak ke, fasik ke. Sebab dia apa? Sebab nak kepada jima, nak kepada tidur ni ialah amrun tabi'iyyun. Amrun tabi'iyyun. Okey. Nak kepada benda-benda macam ni ialah amrun tabi'i. Amrun tabi'i ni maksud dia perkara yang Allah Ta'ala dah jadi dah dalam manusia. Tak boleh nak buat macam mana dah. Kalau tak ada orang macam ni, tak ada lah keturunan, nasab. Semua pakai semayang. Okey. Nak kepada ni, benda macam ni ialah amrun tabi'i. Apa benda amrun tabi'i? Tabiat. Tabi'i ni tabiat. Perkara yang Allah Ta'ala dah tetap, Allah Ta'ala dah jadi dah di dalam manusia. Fitrah, bahasa kita panggil apa? Fitrah. Benar benda-benda macam ni fitrah. Jadi seorang budak kecil-kecil tak tahu apa, dia main umur besar sikit, dia start dah. Tak boleh nak kata apa, memang fitrah manusia macam tu lah. Main umur lagi nak kat 30 tu, orang panggil apa? Masuk air ya. Kalau sana lah, masuk ayam, Kedah panggil. Jadi kita faham daripada sini ni, Nabi ni dia tak menasihati perempuan ni supaya mujahadah lawan nafsu, ataupun Nabi tak cela perempuan ni, tapi Nabi bagi kita syariat. Kita faham dari sini macam mana seorang perempuan dia tengok dia mimpi macam ni, mimpi basah. Nabi tak marah ataupun Nabi tak cela, kau ni tak kuning, contoh-contoh. Jadi tunjuk kata itulah benda ni ialah amrun tabi'i. Lepas tu kita faham daripada sini juga Islam ni ialah agama yang adil. Islam ni agama yang adil. Faham ke mana? Allah Ta'ala jadikan amrun tabi'i. Allah Ta'ala jadikan kita ni nak benda-benda macam ni. Lepas tu Allah Ta'ala bagi kita kahwin. Berbeza dengan Nasrani. Dia orang punya apa? Father dia orang tu kan tak boleh kahwin. Walaupun dia orang cakap nak mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, tapi dia orang tak boleh kahwin. Bila tak boleh kahwin tu, dia seolah-olah dia blok dia orang punya amrun tabi'i. Fitrah tu dia potong. Memanglah tak kahwin, tapi zina seperti tu juga. Tak tahu lah dia. Okey, faham daripada hadis ni beberapa kita ambil boleh. Faham daripada hadis ni, nombor satu, taqdimu haqqillah ala haqqil ibad. Nombor dua, mesti kena sampai nampak air dulu baru wajib mandi. Nombor tiga, mimpi jima ni tak menunjukkan kata seorang tu kurang agama dia. Bahkan dia ni orang soleh seperti tu juga, mimpi tak apa, benda tak pelik. Sebab apa? Sebab nak kepada jima ni ialah amrun tabi'i. Amrun tabi'i ni ialah fitrah. Fitrah yang Allah Ta'ala jadikan untuk manusia. Okey. Faham daripada lagi itu nombor 4 ni, Nabi tak cela seorang perempuan ni. Benda-benda macam ni tunjuk kata benda-benda macam ni tak kotor. Kalau orang seorang lelaki tak mau perempuan, itu bukan lelaki tu. Rugi siapa kahwin dengan dia.
Kalau tak pondan, tak problem lah. Jadi memang macam tu lah kaedah dia. Dia kena orang lelaki mesti kena suka perempuan. Mesti kena suka benda-benda macam ni. Sebab Allah Ta'ala dah cipta lelaki macam tu lah. Lepas tu dia akan boleh ada keturunan. Okay, sempat lah insyaAllah lah. Okay. Lagi nombor 4 dah tadi ya. Kan 5 lah. Tak ingat 4 ke 5 lah. 4. Yang nombor 5 dia sifat malu. Istihya. Malu ni tak sepatutnya sampai menghalang tuannya daripada belajar ilmu ataupun mengajar ilmu. Malu ni, perempuan ni pun malu nak tanya benda macam ni. Nabi pun malu nak jawab. Tapi malu ni tak boleh, tak sepatut menghalang daripada belajar ataupun mengajar. Macam tu lah. Nak baca tak? Tanya je, wajib tanya benda macam ni syariat. Ya ustaz tu pun wajib jawab. Dia jawab, tengok bawah pelan-pelan macam tu. Sempat lah. Malu ni tak sepatut dia. Malu ni perkara terpuji. Malu kucing. Perkara terpuji. Tapi masalah syariat, malu ni tak boleh menghalang tuannya daripada belajar ataupun mengajar ilmu agama. Kalau menghalang juga, aku segan nak tanya. Itu malu yang dicela. Bukan terpuji lah, tercela. Macam tu je lah. Jadi kalau kita main, dia macam mana kita main dekat jalan, main kat bahas ni wajib kena belajar. Kita pun nak buat macam tu je lah. Janganlah kita kata aku ustaz tu cakap benda-benda macam ni. Tak. Benda ni wajib bagi tahu. Innallah la yastahi minal haq. Allah tak malu tentang kebenaran. Okey. Hadis Zada Muslim faqala Ummu Sulaim wa hal yakunu hadha qala na'am fi famin aina yakunu syubha. Imam Muslim tambah ni, Ummu Salamah tanya, bolehkah jadi tak tahu perempuan ni dia tak pernah mimpi kot. Ummu Salamah ni saya pun tak tahu perempuan mimpi ke tak. Bolehkah jadi macam ni? Lepas tu Nabi jawab, tak. Kalau tidak datang daripada mana persamaan. Kalau tidak anak tu ikut muka siapa. Kalau perempuan tak mimpi. Jadi anak ikut muka siapa ni ialah tunjuk di atas air tu. Air siapa yang menang, anak ikut muka tu lah. Dia adalah itu antara mukjizat Rasulullah SAW dekat masalah ni. Betul lah ni ahli sains dia cek dengan macam tu. Dulu Nabi dah bagi tahu dah. Air siapa yang menang, anak ikut muka tu. Kalau isteri lah muka pakcik dia tu. Kalau suami lah muka pakcik belah suami tu pula. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtasilu min arba'in min al-janabah wa yawm al-jum'ah wa min al-hijamah wa min ghusl al-mayyit rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibn Khuzaimah. Aisyah radhiyallahu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa mandi. Kana yaqtasilu. Kana khabar dia fi'il mudhari' yaqtasilu yufidu istimrar, beri faedah berterusan. Nabi selalu mandi dari sebab 4 ni. Janabah, hari Jumaat, berbekam dan memandikan mayat. Lepas Nabi dia mandikan mayat, dia balik rumah dia mandi pula. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi qissati Thumamah ibni Uthal indama aslama wa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ay yaqtasila rawahu Abdul Razzaq asluhu wa asluhu muttafaqun alaih. Hadis ni panjang. Pak hadis cerita Thumamah bin Uthal ni, Bani Hanifah dia ni Nabi suruh ikat dia kat masjid tu kan. Lepas tu pun dia masuk Islam, tak apalah. Lepas tu Nabi kata, suruh dia mandi. Hadis 122. Wa Nabi Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim akhrajus sab'ah. Mandi pada hari Jumaat ni wajib ke atas orang yang baligh. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a yaumul jumu'ah fa biha wa ni'mat wa man ihtasala fal ghuslu afdal rawal khamsah wa hasan at-Tirmidzi. Samurah kata Rasulullah SAW sabda, siapa yang berwuduk pada hari Jumaat maka dia tu lebih baik, fa biha wa ni'mat. Siapa yang mandi tu lebih afdal. Okey. Perbahasan pada hadis ni, mandi Jumaat tu wajib, ghuslu yaumul Jumaah wajib. Hadis 123 tu pula, siapa yang berwuduk lebih baik, siapa yang mandi lebih afdal. Jadi hadis yang nombor 2 tu menasahkan hadis nombor 1. Hadis yang kata siapa wuduk tu bagus dah, siapa mandi lebih afdal, menasahkan hadis
ghuslu yaumil jumu'ah wajibun ala kulli muhtalim. Ni orang panggil nasikh mansukh. Asal-asal Islam, asal-asal awal-awal Islam, wajib nak pergi sembahyang Jumaat ni wajib mandi. Sahabat kan dia pakai baju bulu, dia orang baju tak berapa banyak, lepas tu cepat busuk, wajib mandi. Lepas tu bila dah lama-lama dah kaya sikit, boleh beli baju 2-3 yang lain pula, hukum tu tukar, tak wajib mandi dah. Hadis yang tak wajib mandi menasahkan hadis yang wajib mandi. Okey. Dekat sini kita dapat kaedah fiqh. Ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Ma kana aktsaru fi'lan ma kana aktsaru fi'lan itu aktsaru fadlan. Daripada hadis tu siapa yang mandi, siapa yang berwuduk pada hari Jumaat, bagus dah. Tapi siapa yang mandi lagi baik. Betul. Faham daripada hadis ni, maka kana aktsaru fi'lan, kana pada sini. Kana okey. Kana aktsaru fadlan. Benda yang lebih banyak perbuatan, lebih banyak fadilat. Perkara yang lebih banyak perbuatan, nisbah perbuatan, lebih banyak nisbah fadilat. Perkara yang lebih banyak perbuatan, lebih banyak fadilat. Wuduk bagus dah, mandi lagi bagus. Wuduk setakat 4 ni anggota aja, mandi satu badan. Jadi dikeluarkan qaid maka na aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Perkara yang lebih banyak perbuatan, lebih banyak fadilat. Okey, daripada sinilah kita faham sembahyang sunat boleh duduk kan? Sunat-sunat bukan fardu. Tapi berdiri lagi bagus. Sebab berdiri ni lebih perbuatan. Okey. Yang ni sembahyang tarawih 8 ke 20 ni semua ni? 20 tapi 8 balik ya. Okey. Sembahyang 20 lebih afdal daripada sembahyang 8. Nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh. Sebab benda sunat. Tak buat pun boleh, benda sunat. Tapi kena buatlah, sayanglah. Kita siapa tak mau buat benda-benda macam ni, amalan. Tapi nak kita faham daripada sini, buat 20 lagi baik daripada buat 8. Mana dalil dia? Mana dalil dia? Kaedah ma kana aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Perkara yang lebih perbuatan, lebihlah fadilat dia. Faham daripada mana pula kaedah ni? Faham daripada hadis masalah mandi Jumaat. Siapa yang wuduk bagus dah, tapi siapa yang mandi lebih afdal. Semayanglah 20. Habis biasa dia tengok kalau kat masjid tu 8 tu dah tinggal setengah dah. 8. Lepas tu yang hari pertama tu seminggu lepas tu dah tinggal setengah dah. Yang nak hari hujung-hujung tu dengan makcik-makcik semua hilang. Buat kuih. Makcik sini pakai kuih, saya tahu. Belah-belah sana tu, Zimbabwe tu. Kat sini nak tunjuk je. Sini tunjuk je. Tak kuat. Sekejap je. Dah tak kisahlah. Dah nampak tu. Orang bagi apa? Yang paling bagus 20. 8 pun 20 lagi bagus pada 8. Ini tak ada nak perbahasan khilaf mazhab kat sini. Nak kat sini dia. Perbuatan yang lebihlah dia punya ni fadilat. Okey. Wa an Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawaddaa yaumal jumu'ah fa biha wa Wa an Ali radhiyallahu anhu kana Rasulullah yuqri'una al-Qur'an ma lam yakun junuba rawal khamsah wa hadha lafzu Tirmidzi wa hasanahu wa sahih Hibban. Ali radhiyallahu anhu kata Rasulullah baca Quran, Rasulullah sentiasa baca Quran
selama mana dia tidak berjunub. Macam tu. Jadi kalau junub Nabi tak baca Quran. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah idza atta ahadukum alahu thumma arada an ya'uda falyatawadda bainahuma wudu'a rawi Muslim. Ali radhiyallahu ta'ala an berkata, apabila Rasulullah bersabda, apabila salah seorang daripada kamu nak second round, faham tak? Nak second round, hendaklah dia berwudu. Hendaklah wudu di antara kedua dia. Ilat sebab kerana wudu tu ansyad, lebih mencergaskan untuk ulang, untuk mengulangi. Jadi kita faham ada hadis ni. Kalau nak kali kedua, mustahab wudu. Sebab macam tu. Summa arada ayyauda falyatawadda. Lepas tu dekat sini ni, bila Nabi kata fa'innahu tu, fa'innahu ansyatul lil audi tu, wazana hakim fa'innahu ansyatul lil audi tu, maka sesungguhnya berwuduk tu lebih mencergaskan untuk ulang tu. Dekat sini ni orang panggil tibun nabawi. Tibun nabawi ya. Sinilah. Dekat sini orang panggil tibun an-nabawiyah. Tibun nabawiyah. Perubatan Islamik. Perubatan cara Nabi. Jadi Nabi beritahu kalau wuduk ni lagi tambah apa tu? Itulah energi. Okay. Jadi kalau nak lebih cergas pada sekarang wuduk lah. Macam soalan pula. Dekat sini ni kita tengok. Adakah suruhan hendaklah kamu ulang ni untuk khitab soalan ni untuk suami saja ke ataupun untuk isteri juga? Nanti tu perbahasan dia. Adakah isteri pun dimustahabkan wuduk juga? Macam tu perbahasan. Jadi ulama pun macam biasa, ittafaqal ulama alla yattafiqu. Ulama tak sepakat. Ulama pun satu pendapat kata tak keluar, tak apalah. Ini kita jadi ulama, bukan kita jadi ulama. Tengok wajib istidlal, tengok cara ulama buat keluar dari. Masya-Allah sungguh. Kalau kita tengok pada khitab, maksudnya kalau kita tengok kepada lafaz yang diperintahkan, tengok pada lafaz yang diperintahkan mana? Falyatawadda, kat situ. Falyatawadda. Tengok tu ah. Kalau kita tengok, ambil pada tu lah, apa? Idza ata ahadukum ahla. Apabila salah seorang daripada kamu nak mendatangi isteri dia. Jadi kita faham dekat sini suami saja. Faham? Kemudian dia. So laki tu kan, dia tu kan. He tu kan. Bila seorang dia mendatangi isteri dia, kemudian dia nak second round, so elok dia berwudu sebab lagi cergas. Jadi kalau kita tengok dekat khitab yang diperintah dalam hadis ni, so laki sajalah, perempuan tak mustahab wudu. Nampak tu cara ulama buat keluarkan hukum mustahab tak mustahab. Masya-Allah tu. Maksudnya khitab tu lil muzakkar, khitab untuk lelaki saja. Lepas tu amar, fi'il amar tu pun dekat suami tu sajalah. Atau ahla. Lepas tu keluar hukum isteri tak mustahab wudu, yang mustahab suami saja. Itu kalau kita tengok dekat khitab. Ini soalan kita macam kita fikir cara ulama keluar hukum. Kalau tengok khitab keluar macam ni. Tengok yang di khitab ni yang dicakapkan. Siapa yang kena cakap ni? Kamu mendatangi isteri kamu. Jadi kamu dekat sini ialah lelaki. Tapi kalau tengok dekat ilat ni reason. Alasan, reason itu fa'innahu tu. Fa'innahu ansyatu tu yang kat belakang tadi tu. Tadi kat tengok kat idza ata'adukum kum
Kalau reason adalah fa innahu ansyatu, maka sesungguhnya mengulang lebih mencergas untuk sekarang. Dekat ilat ni, hikmah dia, ilat dia, wudu ni lebih mencergaskan untuk ulang. So bila isteri pun letih juga kan. So bila isteri pun letih juga, dia pun nak energi juga. So bila dia nak energi juga, dia pun wudu juga. Jadi kalau kita tengok dekat sini ni, kalau kita tengok dekat ilat, amar dia, fi'il perintah tu, isteri pun termasuk juga. Maka hendaklah kamu berwudu di antara keduanya. Isteri pun termasuk juga. Sebab apa? Sebab dia pun letih nak kepada energi juga. Kalau kita tengok dekat ilat. Jadi keluar hukum, isteri pun dimustahabkan berwuduk juga. Okey, nampak sini? Faham? InsyaAllah. Lepas tu perkataan, kalau kata macam orang belah sana, orang yang kata isteri, kalau kita kata jadi ulama yang kata isteri tak mustahab berwuduk, dia kata tu falyatawadda' ni, ayat falyatawadda' ni, fi'il amal ni orang panggil apa? Khitab untuk lelaki. Maksud dia, hendaklah kamu seorang lelaki, ya. Hendaklah kamu lelaki. Kalau perempuan falyatawadda'i, ya. Hendaklah kamu lelaki. Hadis kata kamu lelaki. Itu kalau belah sana pula dia rad. Dia kata isteri tak wajib bermustahab. Sebab apa? Sebab ayat ni falyatawadda', ialah dicakapkan untuk lelaki. Perempuan tak termasuk. Belah sini pula, belah yang kata isteri pun mustahab juga wuduk, dia jawab balik, macam tu lah, pakai jawab baik-baik, keluar pendapat. Jadi panggil apa? Ala sabilil aghlabiyah. Ulama kefahaman yang belah sini dia akan jawab dak, isteri pun mustahab berwuduk juga untuk sekarang. Lepas tu yang ayat yang kata fal yawadda' ni untuk lelaki saja ni, ialah aghlabiyah, kebiasaan. Ghalib, kebiasaan. Aghlabiyah ni maksudnya kebiasaan. Ni ala sabilil aghlabiyah, di atas jalan kebiasaan. Itu dia bagi tu. Dalam Quran banyak ya ayyuhalladzi, ya kan, wahai orang-orang yang beriman. Allazi itu untuk lelaki je kot, tapi kena untuk semua juga. Dekat sini ni orang panggil aghlabiyah, kebiasaan. Sebut lelaki tapi orang perempuan pun masuk juga. Tak ada masalah. Jadi keluar ada pendapat. Bila kita tengok macam ni, masya-Allah, kita rasa ulama ni dia nak keluar satu hukum tu bukan, masya-Allah sungguh lah. Padahal benda macam ni kita tak ambil segan kan. Tapi ulama benda macam ni pun dia detail, cermat satu-satu tu. Itu boleh hormat je lah ulama. Bila kita muzakarah macam ni, kita rasa masya-Allah sungguh, rasa ta'zim, rasa apa? Menghormat ulama tu. Dia punya penat, dia punya apa? Dia punya nak keluar satu-satu hukum tu. Masya-Allah sungguh, Allah Taala pilih mereka untuk agama. Boleh buat apa lagi, kita boleh hormatlah ulama dan doa minta supaya kita boleh termasuk dalam golongan dia jadi macam dia orang ya Allah. Amin. Amin. Nak boleh satu-satu ni, masya-Allah sungguh. Faham lah, insya-Allah lah. Tak ada apa-apa soalan lah. Jangan nak tanya lah. Kita lalu pula. Walil arba'ati, hadis 124. Walil arba'ati Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamas sama' wa huwa ma'lul. Nabi dia pernah tidur tak berjunub tapi dia tak pegang air, maksudnya dia tak mandi. Jenis benda-benda macam ni orang panggil libayani jawaz. Ingat je tu, libayani jawaz. Biasa Nabi selalu duk buat macam ni. Lepas tu sekali Nabi buat macam ni. Perbuatan Nabi buat macam ni libayani jawaz. Biasa Nabi duk kencing duduk, sekali Nabi kencing berdiri. Jadi kencing berdiri ni boleh kalau ada uzur. Nabi macam tu jenis style Nabi. Kalau buat dengan perbuatan ni kan lebih ta'lim rumah, lebih umat dia lebih faham. Biasa Nabi duk minum duduk, minum diri contoh. Libayani jawaz contoh. Biasa lepas junub Nabi akan mandi. Sekali-sekali Nabi tak mandi. Tunjuk kata boleh juga kalau tak mandi lepas junub. Cuma macam tu je lah. Cuma dia ada perbahasan elok
kalau tak nak mandi pun wuduk dulu sebelum tidur tu kan. Orang panggil apa? Wuduk tu dia khafif, meringankan. Wuduk yang kita tak mau mandi, nak tidur dulu ngantuk wuduk dulu tu, wuduk ni ada ulama buat teka-teki. Wuduk apa yang tak membatalkan kentut? Benda berhadas apa yang tak membatalkan wuduk? Wuduk jenis apa yang tak dibatalkan oleh benda berhadas? Ini ni wuduk lepas tidur dengan isteri, lepas bersama, lepas tu tapi tak mau mandi. Wuduk ni kalau kau kentut tak batal wuduk ni. Macam tu. Dia batal bila tidur sekali lagi, bersama sekali dengan isteri, baru batal pula wuduk ni. Dia bukan wuduk sungguh, dia takhfif, dia meringankan. Sebab kan malaikat kan dia tak mau duduk dekat dengan orang berjunuk apa semua kan. Jadi nak bagi ringankan sikit kita punya janabah tu, takhfif. Wuduk yang tak membatalkan oleh hadas, wuduk kat sini. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah idza ihtasala min al-janabah yabda'u falyaghsilu yadayhi thumma yufrighu bi yaminihi ala shimalihi fayaghsilu farjahu thumma yatawadda thumma ya'khudhu al-ma' fayudkhilu asabi'ahu fi usuli ash-sha'r thumma hafana ala ra'sihi thalatha hafana thumma afadha ala sa'iri jasadihi thumma ghasala rijlaihi muttafaqun alayhi wa lafdhu li Muslim. Aisyah radhiyallahu kata Rasulullah kalau bila dia mandi daripada janabah, dia akan start apa dah? Ya berdoa. Dia start basuh tangan, lepas tu dia start belah kanan. Dia start pada belah kanan, baru belah kiri. Tangan, lepas tu dia jurus belah sini, lepas tu baru jurus belah sini kiri. Contoh kita faham mudah-mudah. Lepas tu dia basuh kemaluan faraj, lepas tu wuduk. Lepas tu lepas wuduk ambil air masuk dalam rambut. Lepas tu hafanat menselati macam tulah. Lepas tu jurus satu badan. Last sekali baru dia basuh dua kaki. Tak ada masalah. Cara wuduk macam ni pun boleh. Ataupun kita nak wuduk sempurna siap-siap, lepas tu mandi wuduk sekali lagi pun boleh. Macam yang cara Aisyah bagi ni, Nabi dia wuduk tapi dia tak basuh kaki. Last sekali baru dia basuh kaki. Dia hadis lain pun datang pula banyak-banyak macam tu. Yang penting masalah wuduk, masalah mandi ni dua je. Satu niat, satu takmim. Takmimul ma', meratakan air. Cukup dah. Nak buat macam mana pun tak apa. Yang ini kamal, kesempurnaan mandi. Walahumma fi hadis Maimunah thumma afragha ala farjihi fa ghasalahu bi shimalihi thumma daraba biha al-ard wa fi riwayatin fa masa bit turab. Kemudian apa ni? Nabi siram dekat kemaluan. Lepas tu habis tu Nabi tapi waktu Nabi siram tu Nabi basuh dengan kemaluan tu, pegang dengan tangan kiri, gosok dengan tangan kiri. Lepas tu Nabi ni daraba, gosok tangan dekat tanah. Maksud dia bagi hilang bau-bau tu kot kan. Macam tu lah gosok tangan kat tanah. Kalau kita lah ni tak ada tanah kan, nak gosok dekat bawah tu, ikutlah macam mana pun. Wa fi ukhra thumma atatuhu bil mandil bil minni faradahu wa fihi wa ja'ala yanqusul ma' bi yadihi. Dan pada riwayat lain pula, lepas tu Maimunah ni dia bagi tolong dekat Nabi. Lepas tu faradahu, Nabi tak ambil, tu Nabi buat macam ni. Pakai tangan, mengering kibah. Nabi kibah air. Jadi Nabi dia tak pakai tolong, dia kibah dengan tangan. Kita faham kat sini. Kat tempat ni kalau kita jumpa Nabi lepas wuduk, Nabi pakai tolak tu, tak apalah, masing-masing. Dia semua ni panggil benda harus. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah inni imratun ashuddu sya'ra ra'si afa anquduhu li ghusl janabah wa fi riwayatin wal haidati qala la inma yakfika an tahthi ala ra'sika thalatha hathaya rawi Muslim. Ummu Salamah kata, aku ni orang perempuan yang ikat rambut. Orang ikat rambut tu macam mana? Ikat rambut tu kan. Lepas tu adakah aku nak kena buka rambut waktu mandi janabah? Lepas tu Nabi kata, ada mandi haid, Nabi kata tak, cukup buat letak air atas kepala. Jadi mungkin dia ni walaupun dia ikat rambut tapi tak tebal. Sebab hadis lain apa? Tahta kulli sya'rin janabah. Di bawah setiap kulit ni ada, di bawah setiap bulu ni kan ada janabah. Jadi mungkin dia ni Ummu Salamah ni rambut dia jenis tak tebal. Jadi jurus pun celah-celah tu air masuk. Tak apalah. Kalau yang jenis rambut tebal kena buka.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu inni la uhillu al-masjida li haidin wala junub. Rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibn Khuzaimah. Aku tak menghalalkan masjid untuk orang yang haid dan untuk orang junub. Orang haid dan orang junub tak boleh duduk dalam masjid. Wa Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu wa anha qala kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah min ina'in wahidin tahtalifu aydina fihi min al-janabah muttafaqun alaih. Zada bin Himan wa taltaqi. Aisyah kata, aku dengan Nabi ni mandi daripada satu bekas. Lepas tu tangan kami duk kena-kena macam tu. Macam tu je lah. Tangan kami bersentuh-sentuhan. Masya Allah, sungguh. Masya Allah. Mandi sekali. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah inna tahta kulli sya'ratin janabah faghsilu sya'ra wa anqul bashar. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa dha'afah. Rasulullah bersabda, di bawah setiap bulu ni ialah janabah. Bawah rambut ni pun janabah juga. Lepas tu hendaklah kamu basuh rambut dan bersihkanlah kulit. Jadi yang Ummu Salamah tadi yang Nabi kata tak payah buka tu, ihtimal mungkin rambut dia pendek. Rambut jenis tak apa-apa nak banyak. Air jenis cepat sampai. Kena rambut jenis tebal tu, kena buka. Bab tayammum. Bab tayammum. Wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam u'titu khamsa lam yu'tahunna ahadun qabli nusirtu birrughbi masirata syahr wa ju'ilat lil ardu masjida wa tahura fa ayyuma rajulin adrakathu as-salah falyusalli. Dzakara al-hadis. Wa fi hadis Huzaifah 'inda Muslim wa ju'ilat turbatuha lana tahura idza lam najidil ma'. Wa an Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad wa ju'ilatit turab li tahura. Rasulullah bersabda, aku diberi 5 yang tidak diberi kepada siapa pun sebelum aku. Ini special untuk Nabi, Allah Ta'ala bagi. Apa? Aku diberi tolong dengan gerun, dengan musuh takut selama sebulan perjalanan. Kalau Nabi dia nak serang satu tempat tu, sebulan lagi sebelum tu, orang tempat tu dah takut dah pelan-pelan. Tu ni Allah bagi kat Nabi ya. Nabi-Nabi sebelum dia tak ada. Lepas tu nombor 2, aku dijadikan kepada aku masjid dan tanah sebagai tempat suci. Masjid dan tanah sebagai tempat suci. Dijadikan bagi aku tanah ni, bumi ni sebagai tempat tempat beribadat dan tempat bersuci. Jadi Nabi, bumi, tanah ni dekat Nabi saja yang boleh sembahyang dan boleh tayamum. Syar'uman qablana, syariat Nabi sebelum kita tak boleh nak sembahyang ikut dah. Syariat kita tak ada sembahyang depan MRT je. LRT, MRT tu sembahyang kat situ. Mana-mana kita nak sembahyang boleh. Kat sini tak apalah, Malaysia contoh macam tempat lain Korea apa semua tu kan, sembahyang ikut dah. Tu orang lalu depan, masya-Allah. Lepas tu tayamum pun syariat kita saja bagi. Nabi saja yang dapat. Lepas tu Nabi kata, siapa yang dia sempat sembahyang, hendaklah dia sembahyang. Siapa yang waktu solat jumpa dia, hendaklah dia sembahyang. Ini tuntutan untuk solat di awal-awal waktu. Tapi ni kita kena faham keadaan ala hasbil ahwal wal ashkhas. Siapa yang masuk waktu sembahyang terus. Jadi kita faham jalan dengan waktu, sembahyang dekat sini pun tak apa. Sebab atas bumi ni kita boleh sembahyang. Tak sama dengan Yahudi, Nasrani. Nasrani dia mesti kena sembahyang dekat church. Yahudi dia mesti kena sembahyang dekat synagogue dia tu. Yang tu saja. Dekat lain tak boleh. Sebab ini khusus untuk kita saja, umat Nabi ni saja. Tapi kita kena faham sinilah. Kalau macam kita lah ni, masjid-masjid banyak, tak payahlah kau nak sembahyang atas tanah. Mainlah sembahyang kat masjid berjemaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Sembahyang jemaah lebih baik daripada sembahyang seorang 27 kali lebih. Kamu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi dia buat sembahyang pergi tepi jalan pula. Masuk viral lah. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu qala ba'athani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu falam ajidil ma fatamarratu fi as-sa'id kama tamarra'u ad-dabba thumma atatu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dhakartu dhalika lah
faqala inna ma kana yakfika an taqul biyadika hakadha thumma daraba biyadayhi al-ard darbatan wahidah thumma masaha shimal 'ala al-yamin wa zahira kaffah wa wajhah muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Ammar bin Yasir ni, masya-Allah dia ni yang apa? Ayah dia syahid, mak dia Sumayyah ni. Dia kata Rasulullah SAW utus aku pada satu pekerjaan. Lepas tu fa'ajlabtu. Macam biasa mimpi, bangun-bangun tidur, basah. Lepas tu air tak ada. Lepas tu fatamarratu. Dia ni, dia berguling-guling dekat tanah macam binatang guling. Kucing duk guling tu kan, unta duk guling, dia pun guling macam tu. Sebab nak bagi satu badan kan, dia duk ingat, dia duk faham supaya macam mandi, dia duk kias macam tu. Habis tu tak apa guling, pasir apa, tak apalah. Habis tu dia balik jumpa Nabi, lepas tu dia pun cerita kat Nabi. Setelah Nabi, alhamdulillah, mu'allim apa? Guru yang paling hebat. Nabi pun cakap, tak pandai gelak dia, kalau kita pandai gelak dulu lah. Nabi pun Nabi bagi tahu yang paling baik, yang cukup dah kamu buat macam ni. Nabi kata dah. Nabi kata apa je nak? Kamu ambil tangan, pukul tanah satu kali, lepas tu apa ni? Apa? Ni. Apa ya? Nak terima? Tepuk tangan sekali. Macam tu lah. Hendaklah apa? Macam biasalah kamu tepuk kat tangan, lepas tu sapu tangan dan sapu muka. Kafai wa zahira kafai. Ni, zahir kafai. Okey, tengok sikit. Ni. Wa fi riwayatin lil Bukhari wa daraba bi kaffaihi al-ardha wa nafakha fihima thumma masama bihima wa wajhahu wa kaffaihi. Macam ni. Pada riwayat yang lain, tadi riwayat Muslim, dia tepuk, Nabi tepuk dengan tangan dia akan tanah. Tepuk. Lepas tu wa nafakha fihima, lepas tu tiup, summa masama bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian Nabi sapu muka dan sapu dua tangan sampai sini. Kafai ni sampai sini. Gelang sampai pergelangan tangan. Ini hadis ni di dalam Bukhari. Okey, macam tu. Macam ni, itu macam ni. Okey. Hadis nombor 141. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu at-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqaini rawahu Daruqutni wa sahul a'immah waqfahu. Hadis maqbul. Sayyidina Ibnu Umar kata Rasulullah bersabda, tayamum tu dua kali tepuk. Satu tepuk dekat muka, lepas tu sekali tepuk lagi untuk tangan sampai dua siku. Jadi perbahasan dekat hadis ni di sisi Imam Ahmad nak tepuk berapa kali? Nak tepuk berapa kali juga? Dekat sampai ke siku ke ataupun sampai ke gelang saja. Okey. Di sisi Imam Ahmad radhiyallahu taala rahmatullah alaih, tayamum sekali tepuk. Okey. Tepuk sekali. Lepas tu dengan tepuk tu sapu muka dan dua tangan sampai ni pergelangan tangan. Macam tu. Lepas tu muka dan tangan. Cukup. Macam tu sekali dulu, tiup dulu. Sekali je. Sekali tepuk, lepas tu guna untuk muka dan sampai sini pergelangan tangan. Di sisi Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, di sisi Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, tayamum dua kali tepuk. Ini tepuk yang berbunyi. Tadi satu tak berbunyi, tepuk sebelah tangan. Tayamum dua kali tepuk. Sekali tepuk sapu muka, dua kali tepuk sapu tangan sampai siku. Dalil hadis Ibnu Umar. Dalil bagi Ahmad hadis wa fi riwayatin lil Bukhari. Hadis 140. Dalil bagi kita ni hadis 141. InsyaAllah sempatlah. Kita jalan lagi. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu al-sa'idu wudu'ul muslim wa illam yajid al-ma' 10 sinin fa idza wajada al-ma' falyattaqillah wa yummissu basharatah. Rawahu Bazzar wa sahih Ibn al-Qattan walakin sawwaba Daruqutni irsalah. Abu Hurairah Rasulullah bersabda, tanah tu ialah wuduk, alat berwuduk bagi orang Islam,
walaupun tak jumpa air 10 tahun. Air tak ada 10 tahun. Ada tapi boleh minum saja. Nak wuduk tak boleh tak cukup. Kalau wuduk kau habis air. Apa itu? Bila seorang tu jumpa air, hendaklah dia takut Allah dan hendaklah dia usap kulit dia. Jadi kita faham tayamum ni hanya bila tak ada air saja. Kalau ada air baru tak boleh tayamum. Wajib wuduk. Tapi kalau macam sakit, betul tu emergency case tu. Walid Tirmidzi an Abi Dzar nahu wa sahahu. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رجلا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في الوقت فعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعيد الآخر ثم أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعيد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين. Seorang lelaki pergi bersafar, lepas tu masuk waktu semayang, air tak ada. Lepas tu untuk seorang lelaki, dua orang lelaki pergi musafir, lepas tu masuk waktu semayang, air tak ada, tayamum dua-dua. Lepas tu pun semayang. Dah habis semayang, jumpa air, tapi still dalam waktu tu. Summa wajadal ma' fil waqt. Zuhur tak habis lagi, jumpa air. Tadi dah tayamum, dah sembahyang zuhur, contoh kan. Seorang ulang balik. Maksud dia dia ulang solat tapi dia wuduk lah. Seorang tu dia wuduk dan dia ulang solat. Yang seorang lagi hati kering terus. Dah sembahyang lah, tak ulang wuduk, tak ulang solat. Lepas tu kedua-dua ni pergi jumpa Nabi. Lepas tu ceritalah macam biasa. Nabi kata dekat orang yang tak ulang tu, asabtas sunnah. Kau dah kenal. Kau ikut sunnah dah. Maksud dia asabtas sunnah. Kau tidak mengenai sunnah. Semayang kau dah sah dah. Okey. Ajza salatu. Semayang kau dah sah. Lepas tu Nabi kata yang dekat seorang tu, lakal ajru marratain. Yang orang yang ulang tu bagi kau 2 pahala. Pahala semayang tu semayang sekali lagi. Pahala semayang sunat sekali lagi, dapat pahala semayang sunat sekali lagi. Wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi qouli ta'ala wa in kuntum mardaa 'ala safar qala idza kana birrajuli al-jiraha fi sabilillah wal quruf fayujnibu fayakhafu ayamuta in ihtasala tayammama Daruqutni mawqufa wa rafa'ahu Bazzar wa Sahih Ibn Khuzaimah wal Hakim. Jadi daripada Ibn Abbas ayat ni wa in kuntum mardaa 'ala safar, ayat ni surah apa? Surah wa in kuntum mardaa 'ala safarin. Kata pada masalah ayat ni apabila seorang lelaki itu dia ada luka di jalan Allah Taala. Jika seorang lelaki itu luka-luka ataupun qurub ataupun dia kena penyakit kudir apa ikutlah kan. Lepas tu dia janabah, dia mimpi, dia berjunub, ikutlah. Lepas tu dia takut kalau dia mati, kalau dia mandi. Kena sini kepala tak ada teruk sangat ikutlah, hilang kena pedang berlubang sini. Itu kalau mandi air masuk dalam mati terus. Lepas tu hendaklah dia tayamum cukup. Ini special case. Walaupun ada air tapi tak boleh nak guna tayamum. Ad-darurat tubihul mahdura. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala in kasara ihda zandai fa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa amarani amsaha 'ala al-jabair. Salah satu daripada dua ni pergelangan aku ni apa zandai wasak petak sakit. Lepas tu aku tanya pada Rasulullah, lepas tu dia suruh aku usap di atas pembalut. Macam patah kan. Salah satu daripada dua tangan aku ni patah. Lepas tu pakai benda tu. Kau sapu atas tu je lah. Simen kalau kita super simen sekarang ni. Wa an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu fi ar-rajul alladhi shuha faghtasala famata. Innama kana yakfihi ayatayammama wa ya'siba ala jurhi khirfatan thumma yamsaha 'alayha wa yaghsila sa'ira jasadihi. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fi dha'f wa fihi ikhtilafun ala ruwatih.
Jabir dia cerita tentang seorang lelaki yang luka dekat kepala, tapi dia junub. Kepala dah berdarah teruk-teruk dan lagi berjunub. Habis tu mandi, Masya Allah, mati terus. Mandi, dia mati sebab air kena luka macam tu lah. Lepas tu orang macam ni Nabi kata cukup dah dia tayamum dan basuh luka dengan kain, lepas tu usap. Kalau jadi macam ni tak payahlah sampai mandi, tak boleh kena air, cukup dah dia tayamum macam tu. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala min as-sunnati alla yusalli ar-rajulu bitayammumi illa salatan wahidah thumma yatayammama lis-salati al-ukhra. Rawahu Daruqutni bi isnadin dha'if jiddah. Daripada sunnah seorang lelaki itu dia tak semayang dengan tayamum. Satu tayamum ni dia boleh semayang sekali saja. Lepas tu untuk semayang yang lain dia kena tayamum yang lain. Itu sunnah Nabi SAW. Okay, InsyaAllah ada apa-apa soalan kat sini? Ini bahaya, nantilah kita sambung next. Yang hadis ni dia terang lain. Tayamum dengan menggunakan semayang sunat dengan bertayamum. Semayang sunat. Satu tayamum ni dia boleh satu solat fardu dan beberapa sunat. Sunat qabliyah ba'dah sebelum selepas. Macam tu je tayamum. Power dia tak cukup banyak. Dia boleh tanggung sampai tu. Lepas tu habis bateri dia tayamum tu. Nak semayang kena tayamum mulai pula. Asal air. Cik Quran okey lah. Lain-lain lagi? Jenis tanah ni jenis tanah. Dia kata mesti berdebu atau tanah biasa. Kali pun tak disebut pada tanah. Kalau macam kita ni rubat, debu ke as-sa'id, tanah yang ada debu tu lah. Di sisi Imam Asy-Syafi'i, kalau yang mazhab Abu Hanifah yang kata macam ni pun boleh, batu yang licin boleh, tak apa. Okay, di sisi kita tanah yang kena ada debu tu. Sebab sa'id ni dia ada perbahasan dia sikit kat situ insya-Allah. Tu Tirmizi insya-Allah. Lain-lain lagi? Mandi wajib dalam keadaan? Tak ada air. Lepas tu mimpi apa nak mandi wajib. Kalau macam tadi tu amal biasa dia guling kan. Lepas tu Nabi kata tak payah guling. Kau macam tu. Macam tu. Jadi tayamum macam biasa je. Tayamum untuk mandi wajib ni tayamum macam tayamum biasa tu. Tayamum yang nak semayang tu je lah. Air tak ada. Tak. Lain-lain lagi? Tak ada dah. Jadi tak ada. Alhamdulillah kita syukur pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala pilih kita untuk kita muzakarah. Jadi insyaAllah kita dapat amal dan kita dapat sampaikan. Tutup majlis dengan tasbih kifarah. Subhanallah. Yang baik pada Allah Ta'ala, buruk atas kelemahan diri saya. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.